Di saat semua partai politik, semua rakyat Malaysia, semua pemerhati politik gairah bercakap tentang PRU15, berahi pula nak mempercepatkan PRU15, kini apa yang diharapkan ialah Agong tolak PRU15 di musim banjir. Ini di sebalik teka-teki yang kian memberahi bilakah agak-agaknya PRU15. Sebenarnya pada pendapat aku, mungkin PRU15 sebenarnya tidak dibuat pada tahun ini, tetapi ada orang tertentu, khususnya UMNO dan Barisan Nasional, mahu menunjukkan mereka adalah kuasa besar. Itu sebabnya apabila PRU15 ini diwar-warkan, kita seringkali bercakap tentang PRU ini. Jadi kelihatannya pada waktu ini, sentimen UMNO Barisan Nasional berkuasa kembali menerajui, kembali menghantui rakyat Malaysia. Aku pikir kalau mungkin semua orang berhenti bercakap tentang perkara ini, mungkin kita akan mula melupakan kekuatan ataupun kuasa UMNO Barisan Nasional. Mungkin kalau kita biarkan saja perkara ini berlalu, mungkin kalau tidak ada orang yang peduli, mungkin itu lebih baik. Supaya tidak kelihatan UMNO Barisan Nasional itu benar-benar berkuasa. Adakah Anda faham maksud saya? Maksud saya, kalau semua orang berhenti bercakap dan biarkan saja arus berjalan, biarkan saja kita mengikuti flow ataupun alirannya, adakah mungkin akan berlaku tiba-tiba semua orang akan rasa bahawa Barisan Nasional sebenarnya tiada kuasa lagi. Adakah ini semua sebenarnya untuk supaya kelihatan UMNO Barisan Nasional masih relevan dan masih berkuasa? Adakah semua ini rancangan Zahid ataupun UMNO Barisan Nasional supaya mereka kelihatan berkuasa? Coba fikir-fikirkannya. Ini semua, idea ini semua saya terfikir ketika ada satu paparan di Facebook, orang ini membandingkan, orang ini mengatakan bahawa tindakan-tindakan Najib Tun Razak sekarang ini menuntut kebebasan, menuntut supaya dapat datang ke parlimen. Semuanya dibuat menurut tulisan itu supaya orang tidak lupa Najib. Kerana kalau perkara-perkara tiada kontroversi seperti ini, Najib akan mula dilupakan oleh rakyat. Aku fikir ada kebenaran apa yang ditulis oleh netizen ini. Bayangkan saja seperti inilah, seperti artis. Artis tanpa kontroversi, dia akan hilang. Dia mungkin akan hot, dia mungkin akan terkenal, dia akan famous dalam 2-3 tahun. Tapi selepas itu dia akan terus hilang dan hilang dan hilang. Pelan-pelan akan hilang. Tetapi kalau ada kontroversi berterusan daripada artis itu, dia akan terus dikenang, dia akan terus diingat oleh rakyat. Dan mungkin dari sinilah idenya netizen ini menulis. Kerana apabila banyak kontroversi melibatkan Najib, maka Najib tidak akan ditelan zaman, akan ditelan masa. Dan ada kebenaran. Aku agak setuju dengan apa yang ditulis oleh netizen ini. Sebab sebelum ini, semasa Najib masuk dalam penjara, yang mula bermain drama-dramanya itu ialah berkaitan Najib sakit. Selepas itu, lebih kurang dalam sebulan, Najib sakit, dan macam-macam lah yang berlaku. Kita masih mengingat Najib. Tapi selepas itu, orang mula lupa sedikit tentang Najib. Termasuk akulah lupa sedikit tentang Najib. Tapi, bila mula sidang Dewan Rakyat, tiba-tiba pula ada tuntutan daripada Peguam Najib supaya Najib dapat diberikan kebenaran masuk ke Dewan Parlimen, dan juga dikatakan oleh Speaker Dewan Rakyat bahawa Najib boleh datang ke Parlimen kalau Jabatan Penjara benarkan. Selepas itu, Jabatan Penjara pula tak benarkan kerana faktor keselamatan.
Apa yang dikata oleh Peguam Najib? Mereka kata kalau rayuan mereka tidak dibalas selepas 12 jam, selepas 12 jam mereka menulis surat itu, mereka akan mengambil tindakan undang-undang. Ini semua ada kebenarannya apabila diambil pemikiran logik penulis daripada Facebook itu. Semua dibuat itu untuk menunjukkan Najib masih ada, masih wujud dan masih relevan. Dia akan terus mencari kontroversi, kata penulis di Facebook itu. Ada juga kebenaran, aku rasa macam ada kebenaran banding dengan artis tadi itu. Supaya Najib terus kelihatan relevan dan tak dilupakan oleh rakyat. Supaya nanti kalau sudah katakanlah ditakdirkan Barisan Nasional UMNO menang PRU 15, maka Najib tidak akan hilang auranya dan dia akan tetap dapat dikenang masih dalam sebutan rakyat. Dia boleh menjadi Perdana Menteri semula. Apalagi apabila katakanlah kalau Najib diberikan pengampunan oleh Yang di-Pertuan Agong. Sekiranya dia dapat pengampunan Yang di-Pertuan Agong, makna kata Najib tidak hilang daripada radar rakyat Malaysia. Paling ditakuti Najib sebenarnya ialah apabila aku fikir paling ditakuti oleh Najib ialah apabila dia hilang daripada radar rakyat Malaysia. Kalau ini berlaku, maknanya Najib akan kehilangan auranya dan Najib akan kehilangan keberadaannya di hati rakyat dan dia tidak dapat lagi mungkin dilantik Perdana Menteri selepas kalaupun PRU dimenangi oleh Barisan Nasional UMNO. Dan yang lebih menakutkan, kalau identiti dan populariti Ismail Sabri Yaakob lebih besar berbanding Zahid dan Najib selepas PRU, kedua-dua mereka akan kehilangan peluang untuk menjadi Perdana Menteri sekali lagi untuk Najib atau kali pertama untuk Zahid Hamidi. Jadi kamu pikirkanlah, adakah benar apa yang dibuat drama-drama, kontroversi yang terus menular ini atau terus berlangsung ini, berterusan ini sebenarnya atas rancangan untuk mendapat keberadaan Najib di hati rakyat dan supaya dia tidak hilang daripada radar rakyat. Pikirkan tulisan daripada seorang netizen di Facebook yang aku baca baru sebentar tadi. Semoga dengan perkara ini, kita semua dapat membuka fikiran dan minda kita. Yang pastinya, seperti yang telah ditulis oleh Tun Mahathir Mohamad beberapa hari yang lepas, kemarin, beliau kata, Najib terbukti bersalah, nak persoal apa lagi? 3 mahkamah paling mulia di Malaysia menjatuhkan hukuman dan 9 hakim mendapati Najib bersalah. Apalagi drama yang mau disisip di sana. Nak percaya kepada siapa lagi, kata Tun Mahathir. Kalau dah 9 yang arif dah jatuhkan hukuman, nak percaya kepada siapa lagi? Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.